الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن بلسان عربي وأمرنا بترتيله وتجويده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقو به جناني وأسرع به فهمي وقو به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama marilah kita memanfaatkan setinggi-tinggi kesyukuran terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan ketentuan daripadanya dapat kita pada malam ini sekali lagi bersama-sama diberi kesempatan kesihatan yang baik kepada kita semua, dapat kita sekali lagi bersama-sama di dalam kelas Al-Quran dan Tajwid, yang mana pada malam ini kita akan sama-sama berbincang, berkongsi dan mengulang kaji tentang pembacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan banyaklah kebaikan, manfaat yang akan kita perolehi. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita banyak balasan pahala yang akan menjadi simpanan pertaruhan kita di negeri akhirat kelak insya-Allah. Jadi kita sambung kitab tajwid pada surat 17. Muka surat 17. Muka surat 17. Pelajaran yang keempat. Qala Syekhu Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pelajaran yang keempat, idgham, pembahagian idgham. Yang pertama, mutamathilaini, mutamathilaini. Yang kedua, mutaqaribaini. Yang ketiga, mutajanisaini. Itu dia punya baris, cara pembacaan dia. Yang pertama, mutamathilaini. Yang kedua, mutaqaribaini. Yang ketiga, mutajanisaini. Jadi ini kalau dia dalam ilmu bahasa Arab, sharaf, timbangan dia, wazan dia sama. Wazan dia sama. Dia wazan mutafa'ilaini. Jadi malam ini insya-Allah kita akan masuk pelajaran yang baru, pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat daripada banyak pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kitab kita ni. Kitab tajwid, cara mudah, ringkas dan berkesan kan. Yang mana dalam kitab kita ni ada lebih kurang 21 pelajaran. Ini baru pelajaran yang keempat kan. Banyak lagi lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dapat kita sama-sama mengupdate, menambah baik lagi tentang hukum hakam tajwid pembacaan Al-Quran kita. Jadi pelajaran yang keempat apa dia? Iaitulah idgham. Idgham, pembahagian idgham. Jadi pelajaran yang keempat ni kita nak
nak soal persoalan yang utama, iaitulah tentang idgham. Maknanya pembacaan idgham. Kan? Sebab kita panggil Al-Quran ni yang kita sedang pelajari ni, kita lebih kepada pembacaan. Kan? Sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Kan? Jadi bila baca Quran adalah dinamakan kita kena baca bunyi idgham. Inilah kita panggil ibadah lisan. Kan? Ibadah lisan. Kan? Ada-kala ibadah tu dengan perbuatan. Kan? Kelakuan zahir kita. Kan? Ada-kala dengan hati. Kan? Ada-kala dengan lisan. Kan? Jadi pembacaan Al-Quran ni termasuk dalam kategori ibadah lidah. Kan? Lisan. Sebab lisan kita ni ada-kala mendatangkan manfaat, pahala. Kan? Ada-kala mendatangkan mudarat, dosa. Kan? Jadi inilah kita nak membuahkan dari segi lisan kita, iaitulah kita membaca Al-Quran. Jadi dalam pembacaan Al-Quran kita ada dinamakan pembacaan yang utama, iaitulah di antaranya namanya idgham. Jadi bila kita sebut idgham ni, maknanya secara ringkasnya kita baca bunyi huruf yang kedua. Kan? Secara ringkasnya kita baca bila kata ni hukum idgham. Sebab idgham banyak. Kan? Idgham banyak. Kita tengok kat sini je dah 3. Idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Dah 3. Kan? Betul lagi yang kita panggil idgham ma'al ghunnah, idgham ila ghunnah. Kan? Lagi apa? Idgham syamsi. Dah berapa dah? 6. Kan? Banyak. Jadi bila kata idgham, tak kira lah yang kita sebut sampai 6 tadi ni. Jadi bacaan dia secara mudahnya, secara ringkasnya begitulah. Maknanya kita baca yang kedua. Kan? Kalau dalam apa tu idgham ma'al ghunnah contoh. Kan? Mana? Kita baca bunyi huruf yang kedua, iaitulah huruf pertama itu kita panggil nun mati. Huruf pertama nun mati. Huruf yang kedua kalau ma'al ghunnah di antaranya kan ya ke, kan dia ada ya, waw, mim, nun. Ya tu orang panggil huruf yang kedua lah, waw ke, kan. Jadi di situ contoh nun mati bertemu dengan ya, kita panggil hukum bacaan dia idgham. Ini orang panggil idgham. Dia baca idgham, tak masuk lagi ma'al ghunnah ke, bila ghunnah ke, mutaqaribain ke, tak masuk. Bila kata idgham, jadi kita faham dah asas bacaan dia. Kita kena baca bunyi huruf yang kedua. Kan? Kalau macam nun mati bertemu dengan ya, baca bunyi huruf ya. Tak baca man yaqulu, kita baca mai, mim, ya. Kan? Kita baca yang kedua, seolahnya mim, ya, nun dah buang. Kan? Pada situ tengok ada mim nun, lepas tu baru ya. Sepatutnya baca man, mim nun man yaqulu. Tapi ini dalam ketetapan dia, kan, itulah idgham, maka kena baca yang kedua. Itu yang kita baca mai, seolahnya mim ya, mai. Jadi bila kita faham tentang macam mana teknik bacaan idgham, maka mudah. Kan? Mudah. Tidak sampai nama ni dipanggil idgham bila ghunnah, idgham ma'al ghunnah ke, idgham mutaqaribain ke, macam mana nak baca. Kan? Jadi bila kata hukum namanya idgham, cek begitulah. Kan? Yang kita panggil di antara bacaan-bacaan yang asas, idgham, ikhfa, izhar. Kan? Itu semua bacaan asas, bacaan yang utama. Kan? Jadi bila kata bacaan idgham, macam tu.
secara ringkasnya kita baca bunyi huruf yang kedua. Jadi di sini dalam pelajaran yang keempat ni kita akan tengok mana huruf yang pertama, mana huruf yang kedua. Jadi bila kita kenal mana yang pertama, yang kedua, maka mudah. Maknanya kita baca huruf yang kedua, kan? Kita baca bunyi huruf yang kedua. Jadi dalam bab ni idgham di sini dia pembahagian idgham ada 3, kan, dalam bab ni. Tapi asas bacaan dia iaitu idgham lah. Kan, baca yang kedua, bunyi yang kedua. Jadi yang pertama namanya mutamasilaini. Mutamasilaini. Idgham mutamasilain dan atau juga disebut sebagai mithlain, iaitu jika semua huruf yang sukun bertemu dengan huruf berharokat yang sama atau semisal di hadapannya. Kan? Jadi nak dinamakan idgham mutamasilain, kan? Bila kita jumpa huruf yang mati, yang pertama dia tu mesti huruf tu mati, kan? Kemudian dia bertemu, maknanya depan dia tu huruf yang sama. Macam contoh yang dia datangkan di bawah, huruf dal, kan? Dal mati, kat depan dia pun huruf dal. Maknanya sama lah. Tu dipanggil mutamasilain, maknanya dua yang sama, kan, sebanding, semisal, kan? Mutamasilain, dal mati bertemu dengan huruf dal, kan? Contoh kalau dal tu tak mati, kan, dal tu berharokat. Berharokat ni maknanya berbaris, kan? Bertemu dengan huruf berharokat, maknanya huruf tu berbaris. Harokat ni maknanya berbaris lah, kan? Berbaris yang kita kenal apa? Garis atas, garis bawah, garis depan, kan? Garis ada 3 kan? Garis atas, bawah, garis depan. Garis atas kalau dalam bahasa Arab dipanggil apa? Dipanggil panggil apa? Anak-anak kita apa kalau belajar Iqra ke, kadang-kadang dia tahu juga lah, fathah, kan? Kalau kita balik atas, kan, bahasa Arab dipanggil fathah. Ba fathah ba, kan? Da fathah da, sin fathah sa, kan? Apa lagi? Jim fathah ja, dal fathah da. Kan? Kalau orang tak biasa mengeja tu panik juga. Kalau orang tak biasa mengeja, kadang-kadang orang biasa mengeja, ba di atas, ba, kan? Da di atas, da, jim di atas, ja, kan? Dal di atas, da. Ataupun dia shortcut lagi, ba dan ba, ta dan ta, kan? Apa? Jim dan ja, sin dan sa, kan? Lagi apa? Dia ringkas. Tak kisahlah dia nak ringkas ke, dia nak eja bahasa Arab ke, kan? Dia nak eja bahasa Inggeris ke, boleh. Tapi pokok dia mesti bunyi ba, mesti bunyi apa? Ja, mesti bunyi sa, kan? Dia eja sin, bahasa putih dia bahasa apa, dia bunyi lain. Tu tak boleh lah. Kan? Eja macam mana pun, kan? Tu sebab kita tengok sekarang ni macam-macam kaedah, kan? Macam-macam cara. Semua matlamat dia sama lah, kan? Orang mana pun dia akan baca bunyi macam tu, bunyi ba, dia tak ada bunyi lain, kan? Dia tak ada nak bunyi apa-apa ke, tak ada. Kan? Itu sebab bukan menjadi wajib, menjadi rukun untuk kita nak belajar apa tu Iqra, kan? Nak tahu eja macam ni, cara macam ni, itu bukan rukun, kan? Yang rukun apa? Kita membaca, baca ayat Quran, baca ayat kursi ke apa ke, asalkan ayat Quran dengan baik, dengan betul, dengan bertajwid,
kan? Makna bila Al-Quran Fatihah ke Yasin ke apa ke, kan? Orang kulit mana pun, duduk mana pun, dia baca bunyi macam tu lah, kan? Dia tak ada bunyi lain. Jadi harakat maknanya baris, kan? Ataupun dalam kita pakai segi bahasa, harakat ni maknanya bergerak, gerak, kan? Apa tu? Cakapan apa ulama, apa tu? La tataharraku zarratin illa biidznillah, tak bergerak. Kan? Di alam ni tak ada bergerak, tak ada berubah apa semua, melainkan semata-mata dengan izin Allah. La tataharrak, harakat mana bergerak, kan? Jadi seolahnya baris ni, kan, menggerakkan apa tu huruf ni, maknanya kita boleh baca, kan, begitu. Bila tak ada baris, kosong, tak boleh baca, kan? Huruf ba tak ada baris, atas pun tak ada, bawah pun tak ada, depan pun tak ada, boleh baca? Tak boleh. Pergilah mana-mana ustaz ke guru ke apa, kan, bagi dia huruf ba ni, ni baca macam mana, bunyi boleh tak? Tak boleh, kan? Maknanya huruf ni mati lah, yang kita panggil kadang-kadang ada tanda mati, kan? Itu sebab bila huruf kosong daripada apa-apa baris, kan, maknanya huruf tu mati, kan? Huruf tu mati. Apa maksud mati? Tak boleh baca, kan? Tak boleh bunyi, kan? Kalau boleh bunyi, itu maknanya kita panggil ajaran sesat, kan? Mana dia belajar, Allah alam, kan? Tapi yang kita bunyi, ni boleh bunyi ba, itu nama dia, kan? Nama dia ba, ta, kan? Lagi apa? Alif, itu nama dia. Bukan kita panggil dia punya bunyi. Kan? Macam seseorang, dia dah meninggal dah berapa lama dah, tapi nama dia kita panggil, tu sebut lagi. Yang jasad orang tu, kan, tu situ tak ada bergerak, pergi mana, pergi family store ke, pergi masjid ke, apa ke, kan? Bagi setengah orang, nama dia ada, dia boleh bergerak. Pada kita ni umpama macam nyawa lah, kan? Boleh, bila ada nyawa, boleh bergerak pergi mana-mana, kan? Jadi bila dia baris, maknanya hidup, kan? Huruf tu hidup, maknanya kita boleh baca, boleh bunyi ba, kan? Ja ke, ji ke, ju ke, da ke, di ke, du ke. Bila tak ada baris, tak tahu, tak boleh bunyi. Takkan baca da, mana ada baris. Kan baca di, tak ada baris, kan? Jadi bila ada baris, maknanya huruf tu hidup. Hidup dalam erti kata kita boleh baca, boleh bunyi, kan? Habis kita sebut dal, itu nama dia, kan? Dal, kan? Dal alif lam, dal. Lagi apa? Sin, itu nama dia, kan? Yang kita dah baca dulu awal kitab dulu, kan? Nama-nama huruf hijaiyah, kan? Jadi huruf dal bertemu dengan huruf dal di depan, samalah dari segi makhraj dan sifat, kan? Sama. Jadi bila ada huruf yang pertama mati, kemudian huruf yang kedua tu berharakat, berbaris, maka dipanggil hukum idgham mutamatsilaini ataupun idgham mitlain. Itu nama dia, kan? Kemudian yang kedua tu sama dengan huruf ta, mata yang pertama mesti mati, kan? Sama dalam bahagian nun mati, kan? Nun mati. Begitu juga yang kita dah baca dulu dalam bahagian apa, mim mati, kan? Huruf mim mati, huruf nun mati, itu semua huruf yang pertama, kan? Semua huruf yang pertama. Sini pun bacaan asas dia idgham, huruf pertama pun mati. Yang pertama tadi dal, banyak lagi lah, ini contoh, kan? Dal mati, kemudian ta mati, depan dia tu bertemu dengan huruf ta juga, semisal, kan? Sama, tu panggil mutamatsilain ataupun mid lain,
Itu dia punya nama. Kan? Jadi kita nak ingat, nak kena tahu ke nama dia kan, nama-nama tajwid ni kan, bukannya wajib. Nanti macam-macam nama, susah lah nak ingat ustaz kan, susah kan, teruk macam ni kan. Tak tahu pun tak apa kan. Kita tak tahu ni nama apa, imalah, ni nama wajib al-ghunnah hukum dia kan, ni nama apa, idgham ma'al ghunnah, ni namanya apa lagi, majaz munfasil, ni namanya hukum dia apa, mad wajib, apa lagi, maksilah qasirah, maksilah tawilah, mad lazim, kalimi muntaqal, macam-macam nama kan. Tak ingat, tak tahu nama tu pun tak menjadi kesalahan kan. Ni nanti akan datang macam-macam, wah susah kan. Itu bukannya wajib. Yang wajib apa? Yang wajib kita membaca tu kan. Maknanya bunyi dia panjang ke, bunyi dia dengung ke kan, bunyi dia tebal ke kan. Maknanya kita tahu ni bunyi dia panjang. Mana? Ni ada tanda panjang, nama kita tak tahu dah kan. Nama apa tak tahu, mat apa tak tahu kan. Yang saya tahu mat rempit kan. Mat lain dalam bab tajwid tak tahu kan. Tak apa kan. Yang penting kita baca betul, kena dengan hukum bacaan dia kan. Zaman Nabi dulu tak ada cerita bab-bab ni kan. Zaman Nabi mana ada ni nama dia izhar, ni nama dia idgham, apa semua tak ada kan. Nabi sendiri ambil daripada Jibril alaihissalam kan. Sahabat-sahabat Nabi ambil sendiri daripada Nabi. Mana ada jilid Quran macam ni kan. Semua zaman tu Quran dalam dada kan. Semua dalam dada. Tak ada ni kita panggil apa, bentuk macam ni, ada titik kan, ada titik 2 ke, titik 3 ke kan, titik 3 atas ke, bentuk macam ni tak ada. Tak ada kan. Selepas tu baru ada kan. Kita ada titik, ada baris semua cukup, baca pun salah kan. Baca pun salah kan. Nama Nabi memang tak ada. Jadi maknanya yang paling penting bila kita membaca apa-apa dah, Fatihah ke apa ke, baca dengan betul kan. Kalau kita boleh kenal, boleh ingat, boleh tahu dia punya nama-nama hukum tajwid ni, lagi baik kan. Jadi mudah-mudahan kita selalu tiap minggu kita mula kaji nama-nama dia, lama-lama ingat kan. Lama-lama ingat. Macam kita selalu ingat apa, nama-nama artis kan, nama makrifat ke apa. Sebab benda tu berulang-ulang kali kita dengar kan, di TV, di radio, di kedai kopi, di mana-mana iklan semua ada kan. Jadi dengan kita selalu dengar, insya-Allah kita panggil, kita akan ingat lah kan. Jadi nak nama mutamatsilain ada 2 huruf yang sama, senang kan. Jumpa 2 huruf yang sama, ini nama dia hukum idgham mutamatsilain ni. Kemudian yang kedua mutaqaribaini. Mutaqaribaini, idgham mutaqaribain ialah apabila suatu huruf yang sukun, suatu huruf yang sukun. Sukun ni maknanya apa dia? Sukun maknanya huruf tu mati. Sukun tu makna mati lah kan. Sakin, diam. Maknanya kalau dalam baca Quran ni mati, maknanya ada huruf yang mati ataupun ada huruf yang bertanda mati kan. Apabila suatu huruf yang sukun, mana apa huruf lah kan, daripada kita panggil daripada alif tu sampai ya kan, ba mati ke, huruf jim mati ke, dal mati ke kan. Itu dimaksud apabila suatu huruf yang sukun bertemu kat depan dia tu dengan huruf berharakat di hadapannya. Kat depan ada selepas itu ada huruf yang berbaris
Dan huruf-huruf tersebut, kan, huruf yang kat depan dia tu, huruf-huruf tersebut berhampiran bunyi makhrajnya, berhampiran bunyi makhrajnya serta persamaan, kan, makhraj dia. Makhraj ni kita panggil apa dia? Tempat keluar huruf, kan, tempat tercetus bunyi huruf, kan. Kalau kita panggil makhraj dulu kita dah belajar, kan, pada muka surat berapa dulu, awal kitab dulu, kan, pada muka surat apa dia, muka surat 5 dulu, kan, makharijul huruf, kan, muka surat 5 dulu kita dah belajar makhraj huruf, yang mana ada 5, kan, 5 makhraj yang utama, kan, halqum, lidah, kemudian yang ketiga apa, bibir mulut, yang keempat rongga, kan, yang kelima pangkal hidung kita, khasyum, kan, itu orang panggil makhraj, kan. Segala huruf Al-Quran itu semua ada tempat keluar dia, tempat tercetus dia. Kita duk baca ba, ada mana? Bibir mulut, kan. Kemudian apa lagi? Ta, huruf ta, kan, ada mana? Itulah di lidah, itu secara umum. Lagi apa? Contoh lagi, huruf sin, apa? Di lidah, itu secara umum, kan. Jadi mana? Ada ulama dah bahagi tempat dia, ataupun kita panggil rumah dia, kan, rumah dia, itu orang panggil makhraj. Maka ada tempat-tempat tertentu, kadang-kadang dekat lidah, kadang-kadang dekat bibir mulut kita, kan, kadang-kadang dekat dalam halqum kita. Maka tempat-tempat ni ada huruf yang tertentu tercetus bunyi dia, kan. Kalau huruf kita tak ada, kan, huruf bahasa Inggeris ke, huruf bahasa Melayu kita, kan, huruf Rumi ada ke? Tak ada, kan. Huruf A dalam buku sebut huruf A dekat bibir mulut, contoh. Huruf B dia kata apa, dekat halqum ke, ada ke? Tak ada, kan, tak ada. Huruf Al-Quran ada, kan, awal-awal kitab dulu, kan. Jadi itu orang panggil makhraj. Maka apa itu, huruf yang pertama tadi ni mati, kemudian bertemu huruf yang kedua. Huruf kedua tu sama, dia panggil apa, berhampiran, dia punya makhraj dia. Makhraj mana tempat tercetuslah makhraj dia serta persamaan, tapi lain pula sifatnya, kan. Mana makhraj dia tu berhampiran, kita panggil dia duduk dalam makhraj yang kita panggil apa, secara umumnya dia tu sama. Kita tengok contoh yang pertama, huruf lam, kan, huruf lam. Jadi lam dengan bertemu dengan ra, kan, huruf ra. Jadi kedua-dua ni secara asas dia kedua-dua ni iaitulah di lidah, di lidah. Maka kedua-dua ni dia punya makhraj dia berhampiran, dekat-dekat. Secara asasnya duduk dekat lidah, kan. Secara asas dia dua-dua ni duduk kat lidah, maka dia ni dekat-dekat. Kalau lam dengan lam, itu dah betul-betul sama, itu masuk dalam bahagian mutama si lain. Itu senang, kan. Kalau yang ni maknanya kita kena, orang panggil apa, baiknya kita kena tahu betul sekalian huruf, dia ni secara asasnya dekat mana, dekat lidah ke, dekat bibir ke, dekat halqum ke, kan, dekat apa dia, hidung ke, kan. Maka kalau kita kenal tu, maka akan membantu kita nak kenal apa ni, mutaqaribain, kan. Jadi tapi bila kita membaca Al-Quran, kan, lagi akan datang contoh-contoh dia, kan, yang mana bila ada hukum idgham, maka selepas huruf mati itu
Huruf yang kedua tu ada sabdu. Ada tanda sabdu kan. Macam kita tengok nanti contoh dia nanti pada muka surat berapa 19 kan. Selepas lam ada ra. Ra tu ada tanda sabdu. Kan bila ada tanda sabdu begitu, ni maknanya kena baca idgham. Yang penting kita kenal ni baca idgham. Kan? Tak kira mutaqaribain ke, mutamasilain ke, mutajanisain ke, kita tahu ni maknanya kena baca idgham. Jadi bila kita kenal ni kena baca idgham, maka kita akan baca bunyi dia huruf yang kedua. Macam contoh ni, lam dengan ra, kita baca bunyi ra lah. Kalau contoh kat sini, kita baca qur, wa qur ra fi, wa qur soalan qaf ra, qur, tak baca qul. Tak baca qul, qaf lam tak baca qul. Kita baca yang kedua, qur, bunyi ra. Kan? Kita tahu ni kena baca idgham. Memang idgham kita kena baca bunyi yang kedua. Itu cara bacaan idgham. Tapi lain pula sifatnya. Sifat dia berlainan. Dia bukan sama. Bahagian sifat ni kalau kitab kita ni di belakang nanti kan, lambat lagi. Jadi lam dengan ra memanglah secara umumnya dia punya sifat dia tak sama kan. Jadi lagi akan datang nanti kita akan belajarlah satu-satu berkenaan dengan sifat-sifat huruf kan. Jadi yang kedua contoh qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf. Qaf besar dan kaf kecil, yang mana kedua-dua ni berhampiran dia punya makhraj dia. Yang mana kedua-dua ni secara asasnya iaitu di lidah juga lah kan, di lidah juga. Lidah pula bahagian mana? Di pangkal. Pangkal ni ujung kan, di ujung, di pangkal. Pangkal ni maknanya dekat tempat nak masuk makanan. Jadi kedua-dua ni dekat pangkal. Dia bukan duduk sekali, dia berhampiran dekat-dekat. Secara umum kedua-duanya di lidah. Kan? Apa tu sebab bahagian lidah ni dia punya makhraj dia, huruf dia banyak. Kan? Dalam bahagian 5 yang asas makhraj ni kan, di halqum, di rongga, di hidung kan, di bibir mulut, dan satu lagi di lidah kan. 5 ni yang paling banyak huruf duduk iaitulah di lidah. Lidah kita ni banyak menghasilkan bunyi huruf Al-Quran. Kan banyak. Jadi qaf dengan kaf kan, kedua-dua ni duduk di lidah. Kemudian yang ketiga mutajanisaini. Kan idgham mutajanisaini. Mutajanisain maknanya kalau dalam terjemahan dalam bahasa kita maknanya dua yang sejenis, dua huruf yang sejenis. Tu jenis mutajanisaini. Apabila suatu huruf yang sukun, kan tak kira huruf apa pun, dia tu mati ataupun ada tanda mati. Sukun makna mati lah, huruf tu mati. Dia tak ada baris, tak ada baris atas, baris bawah, baris depan. Itu maksud sukun kan. Kalau bahasa kita sukun ni makna buah lah kan. Buah sukun. Kan kalau sebut buah sukun semua tahu kan. Kalau huruf bersukun apa dia pula kan. Huruf bersukun makna huruf mati, huruf ada tanda mati, itu panggil huruf bersukun. Kan suatu huruf apabila suatu huruf yang sukun mati bertemu dengan huruf berharokat di hadapannya dan huruf tersebut sejenis makhrajnya. Makhrajnya itu sejenis tapi berbeza sifatnya kan, dalam bacaan Imam Hafaz. Kan dalam bacaan Imam Hafaz ada 8 huruf sahaja. Kan yang dikira namanya hukum idgham
mutajanisaini. Kan. Jadi yang pertama, huruf pertama tu mati. Kan. Kemudian huruf yang kedua tu dia tu berbaris. Tapi syarat dia tu mesti sejenis dia punya makhraj dia. Dia tu sejenis. Kan, makhraj dia sejenis. Sejenis maksud macam mana? Dia tu kita panggil macam apa tu? Kalau contoh yang pertama, kan, dal bertemu dengan ta. Dal dengan ta, kan? Maknanya secara asas dia dal dengan ta ni sejenis. Kita boleh tengoklah muka surat 6. Kan? Muka surat 6 situ ada 3 huruf. Ta, dal, qa. Ta dan qa, kan? Maknanya hujung lidah dan pangkal gigi atas bahagian hadapan. Jadi 3 huruf ni kita panggil sejenis. Mana? Kat hujung lidah kita. Kemudian hujung lidah kita ni pergi ke pangkal gigi atas, dekat tempat tumbuh gigi tu lah. Gigi atas kita tu kita panggil apa? Gusi, kan? Lidah kita pergi arah situ, kan? Maka kelakuan apa 3 huruf ni sama ke situ. Tapi secara perincian dia pun ada berbeza sikit-sikit. Kan? Dia bukan sama semua. Kan? Tapi maknanya 3 ni dikira sejenis. Kan? Sekali kat situ. Kan? Itu dinamakan mutajanisain. Jadi dal bertemu dengan ta. Kan? Maka di situ adalah bacaan idgham. Kan? Berbeza sifatnya. Kemudian sifat dia pun berbeza. Kan? Bahagian sifat huruf nanti banyak nama-nama sifat huruf, kan? Dalam bacaan Imam Hafaz, kan? Ni kita panggil bacaan yang kita baca, kan? Kita baca Fatihah, baca Yasin, ayat-ayat Quran yang kita amalkan sekarang ni, kan? Secara umumnya di Malaysia, di mana-mana cukup top apa? Bacaan riwayat Imam Hafaz, kan? Dalam pembacaan Al-Quran kita dah mengikut cara riwayat Imam ni lah, Imam Hafaz, yang mana gurunya Asim, kan? Jadi kita dah baca Fatihah yang kita dah baca, kita dah dengar orang baca, kan? Kita baca cara bacaan tu lah. Imam ni lah yang menyusun cara pembacaan dia, kan? Kalau dalam bab fiqh, kan, kita apa tu ikut cara susunan yang telah disusun oleh Imam Syafi'i. Kan? Itu dipanggil mazhab, kan? Imam mujtahid mutlaq, kan? Jasa ulama tu, kan? Jasa ulama, kan, menyusun, mentadwin cara ibadah macam ni. Yang mana dia orang ni semua ambil daripada Al-Quran dan hadis, bukan dia reka-reka ke apa ke, tak ada, kan? Sebab dia orang ni dengan kita panggil usaha dia mujtahid, kan? Dengan usaha dia apa semua, dia korbankan masa dia apa semua, dia susun. Maknanya kita nak sembahyang cara macam ni, semua dia ambil daripada Al-Quran dan hadis. Kan? Dia memang arif, memang ahli dalam bidang ni, kan? Kita tak pandai, tu yang kita ikut dia. Kalau kita pandai, kan, apa yang tersirat dalam Al-Quran tu, silakan, kan? Tapi bukan mudah, kan? Nak kena tahu ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab, banyak macam-macam, balaghah, badi', bayan, ilmu bayan, ilmu nahwu, saraf, macam-macam, kan? Semua tu kan, bila kita tahu, baca sikit kita faham maksud dia. Kan? Kita pun kadang-kadang nak baca Quran pun kita buka, apatah lagi nak faham, kan? Jadi ulama ni kita panggil jasa ulama, kan? Dalam bab sembahyang macam ni, pada secara kita panggil secara benda-benda yang furu', kan? Benda yang asas semua ittifaq, kan? Semua sama, kan? Qad'ain, tak ada masalah, kan? Semua imam sama.
Tapi dalam bab ni, dalam bab yang tertentu, bab furu' kan, jadi ada apa tu kita panggil Imam Syafi'i, dia faham bagian, berpandukan kepada nas dari bagian-bagian kan. Maka kita pelajari apa yang telah disusun, kita ikutlah. Yang penting ibadah kita tu ada tempat ambilan kan. Kita duduk buat semayang ni, mana tempat ambilan kita kan? Kita duduk buat semayang, kita baca Quran mana kan? Kita bersemayang, contoh semayang, mana tempat ambilan? Ikut tempat ambilan kita, ayah kita lah. Kalau ayah kita salah, kita pun salah lah. Macam tu lah kan. Tapi kita ambil daripada kitab ulama. Kita buat apa, kita buat rokok, kita apa tu, kita belajar mana, kita ambil mana kitab. Contohnya Matla'il Badrain, contoh kan. Kita sujud ambil mana, kita belajar betul. Dalam kitab tu semua ada sebut. Kita buat Matla'il Badrain, contoh kan. Bacaan apa dia, Fatihah kita mana, imam mana kan, kitab tajwid mana kan. Jadi maka ibadah kita ni sah kan. Ada tempat orang ulama yang kita ikut kan. Tak kira apa-apa ibadah kan, maknanya ada tempat ambilan dia. Iaitulah daripada kitab-kitab ulama. Kita nak ambil direct daripada Quran, kita tak pandai kan. Nak kena ingat beratus-ratus hadis, ribu hadis kan. Ribu hadis kan. Kita satu dua hadis pun tak larat nak ingat kan. Ulama dia ingat. Itu sebab dia tolong kita, jasa baik dia susun kitab-kitab kan. Kalau tidak, kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Jadi yang kita baca Fatihah apa semua, dari segi pembacaan Al-Quran, kita mengikut cara riwayat Imam Hafaz kan. Banyak cara bacaan, tapi bacaan yang kita panggil yang utama, yang top ni lah kan. Tu sebab kadang kita ada dengar orang baca yang dipanggil qiraat kan, qiraat. Kadang dia baca bunyi wadduha kan, wadduha kan, macam-macam. Jadi kalau orang tak siapa ni kan, itu ada riwayat imam dia. Dia belajar daripada ada kitab-kitab dia kan, yang mana bacaan tu semua sah. Yang penting ada tempat ambilan dia ambil daripada guru sampailah kepada Rasulullah kan. Jadi dan dikata dalam bacaan Imam Hafaz ada 8 huruf. 8 huruf ni sahaja yang dipanggil mutajanisain, kena baca idgham. Dalam riwayat imam lain dia lebih kan. Jadi cara bacaan riwayat Imam Hafaz, dia kata ada 8 huruf ni sahaja, iaitulah dal bertemu dengan ta. Yang kedua qa, dal, ta, qa, ta, zal, gha, ba, mim kan. Jadi 8 huruf ni dia akan apa tu kita panggil bertemu, maka dia akan bunyi dia bacaan idgham. Itu dipanggil nama hukum mutajanisain. Kemudian seterusnya muka surat 18, idgham mutamathilaini. Ini nak cerita pula tentang contoh-contoh bacaan kan. Jadi kalau kita apa tu, kita tahu dia punya contoh dan kita kenal, jadi lebih sempurna, lebih mudah lah cara kita nak membaca yang dipanggil bacaan idgham kan. Jadi dalam masalah idgham mutamathilain, bagi saya mungkin tak ada susah sangat kan. Sebab mudah, ada 2 huruf bertemu, senang kan. 2 huruf bertemu, tak kira apa huruf pun kan. Ta bertemu ta, dia apa, ba bertemu ba ke kan, apa dia, jim bertemu jim ke, dal bertemu dal ke kan. Maknanya ada 2 huruf yang sama. Ni maknanya kena baca idgham. Bila idgham, baca bunyi yang kedua lah kan. Jadi insya-Allah lagi akan datang kita akan tengok contoh-contoh bacaan dipanggil idgham mutamathilaini. Insya-Allah kita buat di situ.
InsyaAllah seterusnya contoh-contoh nilai masa pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.